Sementara kita beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita pada malam ini sama-sama meneliti apa yang dibincangkan oleh para ulama berkenaan dengan strategi menghadapi Ramadan. Bagaimanakah kaedah perancangan kita, plan kita untuk kita menghadapi kedatangan Ramadan berdasarkan contoh yang terbaik di kalangan salafus salih. Jadi kita pada malam ni kita akan belajar sesuatu daripada amalan-amalan ataupun sikap para salafus salih di dalam mereka mengatur strategi untuk menghadapi Ramadan. Sebab apa kita bercakap malam ni tentang strategi, tentang perancangan, tentang roadmap, tentang apa persediaan, preparation kita untuk menghadapi Ramadan? Jawapannya ialah, jikalau hal ehwal keduniaan kita atur strategi, jikalau urusan duniawi kita ada plan, kita ada perancangan, maka lebih lagi ibadat kita ataupun soal taqarrub kita kepada Allah Ta'ala, kita perlu ada perancangan, kita perlu ada strategi. Kita nak buat rumah sebagai contoh, kita nak kena pilih tuan-tuan, tapak mana yang paling sesuai. Kita nak ambil tapak rumah yang dekat dengan sekolah ke, dekat dengan tempat kerja. Lepas tu siapa jiran kita, jalan nak masuk macam mana, kedai dekat mana, itu semua plan, strategi. Kita ada kan usaha-usaha kita untuk memastikan rumah yang kita akan bina itu adalah rumah yang terbaik dari segi lokasi. Kemudian rumah yang macam mana, 2 tingkat, 1 tingkat, rumah batu dan sebagainya, itu semua kita kena plan kan? Kita kena ada strategi kita dengan mengambil kira pelbagai faktor. Begitulah juga kalau kita ingin melakukan perkara-perkara lain, semua itu mesti ada strategi. Maka kalau perkara keduniaan kita ada strategi, kita ada kaedah kita ada susun atur rancangan, kenapa tidak soal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa ramai di kalangan kita yang strategize kan, dia mengatur strategi dalam soal ibadat dia kepada Allah. Saya ambil contoh yang mudah kepada tuan-tuan. Kita nak sembahyang subuh, kita atur atau tidak strategi supaya kita boleh bangun sembahyang subuh? Tidur awal, makan macam mana, tidur pukul berapa? Pukul 12. Sebelum pukul 12 makan nasi kandak 2 pinggan dulu. Lepas tu nak expect bangun sembahyang subuh, boleh ke? Ada orang boleh, ada orang tak boleh, sebab tubuh dah berat. Ini contoh mudah lah tuan-tuan. Jadi kita pun plan, kita tak boleh ambil gula banyak sangat, tak boleh karbohidrat banyak sangat dan sebagainya. Mesti 4 jam, 3 jam sebelum tidur, untuk membolehkan kita mudah bangun. Jam macam mana, nak kunci pukul berapa, kunci sekali cukup ataupun tidak, atau kena kunci 2 kali kan? 5.30 sekali, 5.45 sekali contohnya, supaya kita, kalau kita tutup kali pertama, bila dengar alam kali kedua, kita sedar kita dah tersilap tutup alam yang pertama. Itu sebagai contoh strategi tuan-tuan ibadat. Kita nak datang malam ni tuan-tuan, sembahyang maghrib, kuliah maghrib, kita atur strategi. Nak mandi pukul berapa, stop kerja pukul berapa, keluar rumah pukul berapa, itu semua strategi. Maka inilah yang kita akan bincang pada malam ini tuan-tuan sekalian, bagaimana strategi yang dilakukan dan apa yang dilakukan oleh para salafus salih ketika berhadapan dengan Ramadan, ketika mana Ramadan itu approaching, ketika mana Ramadan itu mendekati mereka. Bagaimana, apa cara mereka dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan. Baik, maka sidang hadirin mukminin, kita lihat antara apa yang dilakukan oleh mereka. Umpamanya Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataif Al-Ma'arif,
Dia menceritakan bagaimana golongan salafus soleh ini, dia buat persediaan 6 bulan sebelum Ramadan. 6 months. 6 bulan sebelum Ramadan, dia dah prepare dah. Kita sekarang tuan-tuan, malam ni Ramadan tinggal berapa lama lagi? 6 bulan ada? Sebulan tak sampai tuan-tuan. Bukan saya sebulan tak sampai, 2 minggu pun tak sampai dah. 2 minggu, dekat-dekat 2 minggu. Betul tak? Setengah bulan je lagi tuan-tuan. Apa persediaan kita? Ataupun ada sebahagian daripada kita tepuk dahi, alamak nak puasa dah. Takut yang tu. Tengok Ramadan, alamak Ramadan. Bukannya menanti penuh debaran, bukannya menanti dengan excitednya, kan, dengan melonjak kegembiraan, menanti dengan penuh tidak sabar, kan, untuk bergelumang dengan ibadat kepada Allah Ta'ala yang pelbagai itu. Jadi ini yang membezakan antara kita dengan golongan salafus salih. Tuan-tuan sekalian, maka apa yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata bahawa mengikut sebahagian salaf, mereka berkata bahawa mereka berdoa selama 6 bulan supaya mereka dapat sampai kepada bulan Ramadan. Tuan-tuan, mereka berdoa kepada Allah supaya mereka boleh sampai bulan Ramadan. Hak jenis macam ni tuan-tuan, kategori macam ni berapa ramai di kalangan kita yang doa yang jenis macam ni. Doa dekat Allah Ta'ala pasal nak kahwin, hak tu biasa. Doa kepada Allah Ta'ala pasal anak tak dapat-dapat, dah kahwin dah 4-5 tahun, nak anak, yang tu biasa. Doa kepada Allah Ta'ala pasal anak nak periksa, kan, baru ni SPM, yang paling mendebarkan mak lah. Anak relax je tuan-tuan. Anak relax, mak yang berdebar dengan puasanya, dengan sembahyang hajat, dengan doa, bagi sedekah, bagi makan apa semua, mak lah. Ayah lagi relax. Kan, ayah tak peduli. Anak periksa dah anak. Ayah tak tahu anak periksa dah. Itu ayah memang tenang sentiasa. Itu kelebihan ayah lah. Yang berdebar, yang berendam air mata, yang duk menangis, duk bersusah tunggu anak, bersekang mata tunggu anak baca buku, mak ah. Ni saja nak usik orang lelaki. Tak apa orang perempuan lah, saya usik orang lelaki malam ni. Kan? Itu biasa. Anak nak periksa, kita nak beli kereta, kita nak minta kerja, semua tuan-tuan, doa, sembahyang hajatnya apa, macam-macam kita buat. Itu benda biasa kita dengar dalam masyarakat kita. Kita tengok ada orang hilang di sungai, hilang di laut, berdoa kepada Allah, bagilah jumpa hidup atau mati dan sebagainya. Itu benda biasa. Tapi biasakah kita? Apakah kita familiar dengan amalan seperti ini? Berdoa kepada Allah Ta'ala lantaran tidak sabarnya, lantaran bimbangnya, khawatirnya kalau tidak sampai, tidak sempat dengan kedatangan Ramadan. Hak ni tuan-tuan, saya nak kata tak ada tu melampau kot. Tapi yang ni tak ramai rasanya, kan, di kalangan kita yang berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dia disempatkan, supaya dia disampaikan oleh Allah Ta'ala dengan kedatangan bulan Ramadan. Pasal apa Imam Ibn Rajab Al-Hambali dia point out benda ni? Kenapa dia tarik perhatian kita kepada benda ni? Tentang salafus salih, orang-orang dulu yang baik-baik zaman dulu, 6 bulan sebelum Ramadan dah doa kepada Allah Ta'ala supaya mereka ni sempat dengan Ramadan. Pasal apa? Imam Ibn Rajab Al-Hambali kata, sebabnya ialah bagi mereka bulan Ramadan ni cukup besar. Bukan satu bulan yang biasa, bukan satu benda yang biasa, kan? Sehingga kan mereka menganggap bahawa tempoh 6 bulan ni terlalu lama nak tunggu, tak sabar dah nak tunggu.
Yang tu yang mereka bimbang kalau tak sempat dengan kedatangan Ramadan. Sebab apa? Sebab mereka memandang tinggi bulan Ramadan. Macam malam ni lah, kan? Katalah yang nak datang malam ni TYT, tuan yang terutama, tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, apa yang tuan-tuan buat? Kalau yang datang malam TYT, kalau yang datang malam TYT, tuan-tuan, saya rasa sebulan atau beberapa minggu sebelum datang tu, macam-macam lah preparation. Orang pejabat tanah lah, orang agensi macam-macam datang tengok aircon sejuk tak sejuk, kapet macam mana, toilet macam mana, betul tak? Pejabat daerah main tengok pasu bunga cukup ke tak cukup, nak letak kat mana pasu bunga. Sebab apa? Sebab yang datang tu TYT. Lagi sebulan, lagi 2 bulan, lagi beberapa minggu, kalut ni tuan-tuan. Polis datang cek, orang tu telefon, orang ni telefon. Itu pasal apa? Sebab kedatangan TYT. Tapi cuba yang datang ni Ustaz Jalani. Kan? Tak ada siapa pun nak sambut saya datang. Ustaz, apa khabar Ustaz? Okey, lagu tu lah tuan-tuan. Pasal apa? Saya orang biasa. Saya bukan TYT. Manalah tahu kot 10 tahun nanti saya jadi TYT. Tengok macam mana tuan-tuan sambut saya. Kan? Lagi beberapa minggu kalut dah. Padahal 10 tahun lepas tuan-tuan tak heran pun dengan saya. Ni contoh lah saja nak bagi tuan-tuan faham. Contoh. Bila orang yang tak ada pangkat, yang tak ada kepentingan apa-apa, dia nak datang, kita tak heran. Kita tak heran. Tapi kalau somebody yang sangat penting, yang di Pertuan Agong, kan, ketua menteri kabinet apa semua nak datang, macam-macam persiapan. Itu maksudnya. Jadi kalau kita tuan-tuan, Ramadan nak datang 2 minggu je lagi. 2 minggu. Apa yang kita buat? Apakah kita pernah panggil anak-anak kita mai jumpa? Ni, ibu nak cakap sikit, mak nak cakap pasal lagi 2 minggu kita nak masuk bulan puasa. Ayah nak cakap sikit sebab keluarga kita ni nanti kita akan masuk bulan Ramadan. Apa yang patut kita buat? Berapa ramai di kalangan kita, keluarga kita tuan-tuan, dia himpunkan ahli keluarga dia buat preparation tentang kedatangan Ramadan. Lagi 2 minggu. Majority, saya tak kata semua, tapi majority tidak melakukan apa-apa persiapan dengan kedatangan Ramadan ini. Itu beza antara kita dengan salafus salih. Nak cakap tentang strategi, nak cakap tentang roadmap, nak cakap tentang perancangan kedatangan Ramadan, tak ada. Tak ada. Zero. Kosong. Sebab kita tidak memandang tinggi Ramadan. Mulut, yes. Ramadan ni bulan ibadat, madrasah ibadat, macam-macam lah. Sebab kita dah dengar kuliah macam-macam dah. Mulut, yes, kata. Tapi dari segi practicality, dari segi amalan kita, kehidupan kita dengan keluarga, tidak menggambarkan betapa seriusnya kita untuk menyambut kedatangan Ramadan. Ini yang cuba diberitahu kepada kita oleh Al-Hafiz Imam Ibn Rajab Al-Hambali, tuan-tuan sekalian. 6 bulan, 6 months before, salafus salih dah doa dah supaya mereka dapat sampai kepada bulan Ramadan. Baik. Selain pada doa, minta supaya sampai daripada 6 bulan lagi sebelum Ramadan, dah doa dah sebagainya. Kita dapati bagaimana beberapa bulan dah dekat dengan Ramadan. Contohnya katalah lagi 2 bulan, kita tengok kan apa yang berlaku. 2 bulan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan bulan apa? Sekarang bulan apa? Seorang je cakap. Hak lain confused, bulan apa sekarang? Pasal apa? Sebab kita dah biasa January, February, March, April kan. Kita bulan Islam ni yang kita ingat Ramadan dengan Syawal je. Hak lain we confuse. Kan? Ramadan ingat pasal apa? Sebab puasa. Kalau tak tahu bulan Ramadan, yang tu teruk sungguhlah tu. Kan? Kalau tak tahu bulan Ramadan, yang tu teruk. Kita tahu bulan Ramadan pasal dia puasa. Satu lagi yang kita tahu bulan Syawal pasal raya. Hak lain, kalau tuan-tuan tanya anak-anak kita kat sekolah, tak tahu apa. Zulhijjah tahu? Tak tahu. Bulan Zulhijjah pun tak tahu. Walaupun dalam bulan Zulhijjah tu musim haji dan sebagainya, dia orang tak tahu.
apatah lagi bulan Muharram kan, Rabiul Awal dan sebagainya, orang tak tahu. Tak apalah. Tapi yang pentingnya ialah sebelum bulan Ramadan kita ada bulan Sya'ban. Sebelum Sya'ban kita ada Rejab. Ini adalah 2 bulan yang ada fadilat dia yang tersendiri. Kan, Rejab dengan Sya'ban. Bermakna 2 bulan sebelum Ramadan ada 2 bulan yang mana ada perancangan tertentu, keadaan tertentu yang sepatutnya kita lakukan. Yang sepatutnya kita lakukan. Baik. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata ada satu hadis dhaif. Ini hadis ni dhaif, bukan hadis sahih, tapi hadis dhaif. Imam Ibn Rajab Al-Hambali dia kata apa? Dia kata hadis dia sanad dia dhaif. Dia kata iaitu hadis daripada Anas radhiyallahu anhu. Dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau masuk Rejab, dia doa, ya Allah berkatilah untuk kami bulan Rejab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada Ramadan. Ini dalam Musnad Imam Ahmad dan para ulama termasuk Al-Hafiz Imam Ibn Rajab Al-Hambali kata sanad dia dhaif. Tapi dia kata hadis ni, dia kata menunjukkan bahawa disunatkan kepada kita berdoa pada waktu-waktu yang ada keutamaan supaya kita dapatkan kelebihan amal-amal soleh dalamnya. Sebab doa ni kan kita disunatkan sepanjang masa doa. Jadi antara benda yang patut kita tumpukan ialah waktu-waktu yang ada keberkatan. Kan, waktu-waktu yang ada keberkatan, yang ada kebaikan padanya. Dan antara yang disebut oleh Abu Bakar Al-Balkhi, dia kata bahawa amalan ketika bulan Rejab dan amalan ketika Sya'ban, 2 bulan ni Rejab dengan Sya'ban, 2 bulan sebelum Ramadan ni, dia saling ada kaitan di antara satu sama lain. Rejab ada kaitan dengan Sya'ban, Sya'ban ada kaitan dengan Rejab, Rejab ada kaitan dengan Ramadan, Sya'ban ada kaitan dengan Ramadan. Dia kata. Baik, apa dia? Dia kata iaitu, kan, ini disebut dalam Lataiful Ma'arif. Dia kata bulan Rejab ialah bulan untuk kita menanam. Ini kata-kata para salafus salih. Dia kata bulan Rejab ialah bulan untuk menanam. Manakala bulan Sya'ban, kita dah tanam dah bulan Rejab, Sya'ban untuk kita siram pokok tu. Ini perbandingan nak bagi kita faham, kan. Rejab tanam pokok, Sya'ban apa dia? Siram pokok. Ramadan adalah untuk kita tuai pokok, ambil hasil. Itu Ramadan. Maknanya apa? Maknanya kita nak dapatkan keberkatan yang ada pada Ramadan, kita nak dapatkan segala kebaikan-kebaikan yang ada pada Ramadan, kita kena prepare, start daripada Rejab, Sya'ban, baru masuk Ramadan. Nak bersiap dengan amal soleh. Kita nak pulun buat ibadat dalam bulan Ramadan. Ibadat itu dia kena mula 2 bulan sebelum. Rejab kita dah start dah baca Quran. Rejab kita dah start dah sembahyang sunat. Rejab kita dah mula dah zikir, doa dan sebagainya. Kan, masuk Sya'ban sampai kepada Ramadan. Yang kita nak tumpunya Ramadan, tapi kita dah mula dah exercise, training, warming up, apa semua tu start daripada Ramadan. Ada macam tu. Siapa sini pernah terlibat dalam sukan sport? Saya rasa semua orang tahu sport, kan. Paling mudah jogging lah kita kata. Siapa sini kalau dia nak main sport, nak main badminton ke, dia nak lari ke, dia terus lari gitu je, ada tak? Oh, itu bahaya tuan-tuan. Stretching apa semua tak ada, warming up, panaskan badan semua tak ada. Yang tu bahaya. Siapa yang terlibat dengan sport, dia tahulah dia nak main bola ke, main badminton ke, cycling dan sebagainya, dia kena dulu ada stretching lah, regangan otot apa. Dia kena ada benda-benda macam tu untuk meminimalkan risiko kecederaan, kan. Tuan dah tengok orang terlibat dengan games, macam-macam tournament dan sebagainya, mainlah peringkat dunia tu tuan dah tengok. Dia panaskan badan dulu sebelum dia betul-betul main tu. Tu tak cerita yang latihan-latihan sebelum game tu. Tu tak cerita pasal sekolah sukan. Negara kita Malaysia pun ada sekolah sukan. Ni latih budak daripada kecil supaya nanti bila dia dah dewasa,
Kan dia benar-benar mahir dalam bidang sukan pilihan dia. Maknanya mula tu dah bertahun sebelum tu. Saya 2-3 hari ni duk tengok YouTube Lin Dan. Ni siapa suka badminton? Cuba tuan-tuan tengok Lin Dan punya permainan. Oh, sangat mengkagumkan. Sebab tu dia boleh menjuarai 4 ke 5 kali ke peringkat dunia kan. Tuan-tuan tengok cara dia main. Dia punya pergelangan tangan tu, dia pukul tu sangat mengelirukan, sangat menghiburkan permainan dia. Tuan-tuan ingat dia main turun macam tu ke? Tak. Dia punya training daripada zaman dia kecil, zaman dia muda, kita tak tahu bagaimana cara dia lalui training dia. Tapi itulah hasil dia, tuan-tuan. Li Chong Wei, tuan-tuan tengok kan? Li Chong Wei punya permainan cukup seronok. Dia main dekat net, dekat jaring dan sebagainya, pukulan smash dia cukup seronok kita tengok. Tu ingat 1 hari 2 hari boleh terhasil ke permainan macam tu, kemahiran macam tu? Tak boleh. Dia mesti bermula lebih awal daripada itu. Jadi kalau kita main sukan kan, kalau kita aktiviti keduniaan, dia perlu persediaan yang rapi lama sebelum itu. Maka ibadat pun benda yang sama. Konsep dia sama. Nak bagus, tuan-tuan nak baca Quran Ramadan, Rejab dah baca dah Quran, Sya'ban dah baca dah, supaya bila masuk Ramadan kita memang all out, full swing dalam bulan Ramadan. Kena pertingkatkan sembahyang kan, zikirnya, apa semua ibadat-ibadat khusus dan lain-lain, pertingkatkan sejak daripada Rejab, Sya'ban. Ni kita ada 2 minggu, tuan-tuan. Tak apalah ustaz. Pasal apa ustaz baru bagi tahu? Kan? Nak buat macam mana ni? Ni salah masjid kamu Perlis lah baru buat kuliah macam ni. Kan? Lagi 2 minggu Ramadan baru habaq. Ustaz cerita 2 bulan sebelum. Nak buat macam mana? Tak apalah, daripada tak buat langsung. Kan? Daripada tak buat langsung, kita ada lagi 2 minggu. 2 minggu ni kita start. Kita mulakan baca Quran. Mulakan sebelum subuh tu, kalau sempat selit sikit tahajud ke, selit sikit witir ke, selit sikit doa-doa, menangis kepada Allah Ta'ala akan dosa-dosa lampau yang pernah kita lakukan. Mulakan 2 minggu ni, tuan-tuan. Kita selit sikit kejut anak bangun. Sebelum ni kita tak pernah kejutkan anak bangun. Sekarang kita kejutkan anak. Bangun. Lagi 2 minggu ni Ramadan, lagi 2 minggu puasa. Kita hidupkan suasana dalam rumah kita supaya anak-anak tahu bahawa ibu dia, ayah dia sedang bersedia dengan kedatangan bulan Ramadan. Sebutan Ramadan hendaklah disebut dalam rumah. Ni Ramadan dekat dah, lagi 2 minggu. Bangun sembahyang subuh. Ni Ramadan dekat dah, lagi 2 minggu. Jom ikut umi, ikut ayah baca Quran. Ramadan dah dekat dah. Apa zikir yang abang ingat, apa zikir yang abang buat, apa doa yang abang hafal. Itu cara kita mengulangi kalimah Ramadan dah dekat, lagi 2 minggu, lagi seminggu, lagi 2-3 hari. Ini cara kita, tuan-tuan. Kan? Untuk kita menimbulkan suasana kedatangan Ramadan. Mudah, tuan-tuan. Ibadat ni walaupun dia berbeza dengan benda dunia, tapi dia ada beberapa benda yang sama. Ada beberapa benda yang sama. Saya bagi contoh. Negara kita kalau ada perayaan, contoh hari kebangsaan, macam mana tuan-tuan rasa sambutan hari kebangsaan? Tuan-tuan rasa macam mana? Contoh, sebulan sebelum 31 Ogos dah bulan kemerdekaan. Contohlah kan. Nanti adalah buat angkat bendera lah, pasang bendera dekat kedai lah, dekat pejabat sekolah pun buat program macam mana. Jadi kita rasa 31 Ogos lagi lambat lagi sebulan. Tapi kita dah rasa dah kedatangan 31 Ogos. Pasal apa? Nampak. Kita dah nampak dah bendera dikibarkan di tempat-tempat strategik. Kita boleh nampak lampu-lampu mulai dipasang di tempat-tempat strategik, di kawasan bulatan runabout, kan, di city center, pusat bandar dan sebagainya. Bergemerlapan lampu-lampu menggambarkan bahawa kita sedang menyambut kedatangan 31 Ogos. Nak lagi syok, tengah malam sebelum 31 Ogos nampak mercun bunga api. Tu tak tahulah halal haram semua tu. Akan bubar bunyi.
Raya Cina, raya Melayu, raya India, lagu tu lah. Suasana raya macam mana? Kita nak tahu. Kalau raya Melayu, baca surat khabar, tu putus jari, yang ni putus tangan, ni pasal apa? Main mercun. Allah, kita tahu dah ni musim raya. Raya Cina macam mana? Tu dia pumpa bunyi mercun apa semua, tarian singa, tarian naga. Dia ada suasana. Suasana tu ada, dia hidup. Soal suasana tu betul tak betul, tak apalah, kita letak tepi yang tu. Tapi yang saya nak ceritanya suasana. Dengar dekat TV, lagu kan, pakat menari lah, apa artis-artis duk berjoget lah, kain pelekat lala apa semua kan. Suasana tu ada. Betul tak betul, letak tepi dulu. Jadi bagaimana kita mewujudkan suasana ini dalam rumah kita? Bagaimana? Iaitu sedarkan anak-anak kita. Sebut Ramadan. Ramadan nak mai dah lagi 2 minggu. Ramadan lagi seminggu. Ni Quran tak baca lagi Ramadan. Ni rak-rak Quran ni kena bagi bersih. Ramadan nak datang. Kita berulang-ulang kali sedarkan anak kita. Ramadan. Ni dapur tak bersih. Pos parking kereta tak bersih. Ramadan nak datang, nak bagi bersih apa semua. Contohlah, mana baju-baju yang tak basuh semua, kain langsir. Ramadan nak datang, rumah nak bagi elok, rumah nak bagi wangi, toilet nak bagi putih elok. Pasal apa? Ramadan nak datang. Ini cara dia, tuan-tuan. Jadi anak kita tahu kedatangan Ramadan. Ni dah Ramadan dah masuk separuh dah. Ayah dia masih lagi kelak plastik hitam lagi. Ayah plastik hitam lagi. Kan? Ayah dia beli nasi kandak lagi tengah hari. Bulan Ramadan dah separuh dah. Macam mana tuan-tuan? Mak dengan ayah sama naik. Tak puasa, tak semayang, tak peduli hukum hakam agama. Mak dengan ayah. Jadi macam mana anak nak jadi baik? Maka sebab itu para ulama menceritakan benda ni. Kan? Bulan Rejab adalah bulan untuk menanam. Bulan Syaban siram tanaman. Ramadan petik hasil. Kita ambil hasil, kita tuai. Dan seumpamanya itu ibarat, kan, perumpamaan yang dibuat, kan, oleh para salafus salih. Baik. Sebulan sebelum Ramadan masuk Syaban. Macam sekarang lah, kita dah masuk Syaban. Baik. Bila masuk Syaban, Imam Ibn Rajab Al-Hambali kata kita makin pulun. Kita makin kuat dalam mempersiapkan diri kita. Sebab dah tinggal sebulan je lagi. Maka dia kata, kalau sebelum ni kita dah start dah persediaan. Tapi bila masuk Syaban, kita tekan minyak lagi kuat. Tekan minyak lagi kuat. Dia kata, Imam Ibn Rajab kata, Syaban adalah permulaan. Dia yang membuka kedatangan Ramadan. Maka disyariatkan dalam bulan Syaban apa-apa yang menjadi amal ibadat yang disyariatkan dalam bulan Ramadan. Jadi Syaban tu dah start dah, dia kata. Contohnya seperti puasa. Bulan Ramadan puasa tu wajib. Syaban kita dianjurkan perbanyakkan puasa sunat. Bukanlah nak suruh kita puasa penuh bulan Syaban, bukan. Tapi banyakkan puasa. Maksudnya katalah kita tak pernah pun puasa sebelum ni. Puasa sunat tak pernah puasa. Masuk Syaban puasalah 1 ataupun 2 hari ataupun 3 hari. Nampak ada pertambahan tu. Kalau sebelum Syaban kita adalah puasa sehari 2 hari. Bila masuk Syaban tambahlah jadi 2 hari ke 4 hari. Itu sebagai contoh. Kan? Tambahkan. Baca Quran, kan, kita mulakan baca Quran, sebab dalam bulan Ramadan kita memang akan baca sebanyak yang mungkin. Itu sebagai persiapan dan preparation yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali untuk menyambut kedatangan Ramadan. Lepas tu dia kata, berdasarkan riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata generasi dulu, kan, Anas bin Malik ni sahabat. Generasi sahabat dulu, tuan-tuan sekalian, bila masuk Syaban, mereka sibuk dengan mushaf. Bila sibuk dengan mushaf Quran, kan, sibuk dengan Quran ni. Dah masuk Syaban sibuk dengan Quran. Mereka membaca Quran. Zaman kita hari ni, tuan-tuan, cara baca Quran banyak. Sebab teknologi kita ni sangat canggih. Saya sendiri, tuan-tuan, di rumah saya tu kebetulan
TV flat screen di dinding rumah saya tu, dia betul-betul arah kiblat bila semayang. Jadi saya biasa ajak anak-anak saya jadi imam, anak saya duduk kat belakang dengan isteri saya, kan, buka flat screen TV tu Quran. Sebab kita jenis tak hafal Quran, kan. Walaupun nama ustaz, orang panggil ustaz, datang kamu polis, Ustaz Jalani, Ustaz Jai kan, panggil ustaz. Tapi ustaz hafal qul ya qul huwallah, qul ya qul huwallah. Dua tu je surah, kan. Jadi kita tak hafal Quran. Jadi takkanlah depan anak pun duk main qul ya qul huwallah, qul ya apa semua. Jadi kita pun kebetulan TV tu ada dekat dinding menghadap kiblat. Jadi bila kita semayang tu, semayang tarawih, masa kita mula-mula PKP dulu kan, tahun lepas mula-mula PKP tu nak datang masjid pun tak boleh, anak-anak kat belakang ikut ayah baca Quran pada flat screen. Teknologi mana anak-anak dibiasakan dengan membaca Quran, itu terpulang kepada kreativiti masing-masing. Nak baca bila? Nak baca masa semayang, nak guna flat screen, nak guna laptop, nak guna mushaf yang bentuk buku, bentuk kertas, mushaf yang kita ada sekarang, nak guna bentuk macam mana? Poster. Sekarang ni macam-macam poster ada, surah Waqiahnya, surah Yasinnya, kan, surah apa ni, macam-macam surah yang kita ada, kita tampal kat dinding pakat baca sebagai contoh, kan. Jadi itu kreativiti masing-masing. Tapi yang pentingnya ialah kempen supaya anak-anak kita, keluarga kita dekat dengan Quran, biasa dengan Quran, tidak kekok dengan Quran. Itu yang dilakukan oleh generasi yang terdahulu bila masuk Sya'ban. Jadi Sya'ban kita ni tinggal lagi lebih kurang 2 minggu. Boleh perkenalkan, jangan drastik sangat kita pun tak larat. Anak-anak kita pun mungkin tak mampu, tapi sikit-sikit, kan. Orang Arab kata ruwaidan qalilan wa qalilan, kan. Buat sikit-sikit boleh buat, kan. Itu cara kita berusaha untuk mempengaruhi anak kita supaya mereka tidak kekok dengan Quran. Jadi masuk Sya'ban, ambil mushaf, ambil laptop ke, TV flat screen dan sebagainya, perkenalkan mereka dengan bacaan Quran, kan. Itu cara dia baca Quran. Dan kemudian Imam Ibn Rajab kata dalam bulan Sya'ban juga mereka mulai mengeluarkan zakat, bayar zakat dalam bulan Sya'ban. Siapa yang ada zakat apa? Zakat pendapatan. Ni siapa yang CEO, kan, gaji 50,000 sebulan sebagai contoh, kan, gaji 50,000 sebulan, keluarkan 2.5% daripada gaji, kan, bayar, kan, kepada golongan yang menjadi asnaf dalam zakat, golongan yang fakir, miskin sebagai contoh, kan. Kita kuatkan golongan yang lemah ni, golongan yang tak ada duit, kita bagi duit kepada dia, kan. Dan orang miskin yang tak ada makanan dan sebagainya, mereka boleh makan. Saya pergi masjid mana baru ni, tuan-tuan, tengok dekat masjid tu rak penuh, kan. Dekat rak tu ada rak yang beras, kan, beras yang elok-elok, ada rak sardin, ada rak apa, macam-macam lah keperluan asasi. Jadi anak-anak Korea yang mungkin susah dan sebagainya, dia boleh datang bila-bila masa. Dia mungkin malu nak datang masa waktu solat, dia datang contohnya antara subuh dengan zuhur, pagi-pagi tengok tak ada orang, datang ambil beras ke dan sebagainya. Ini cara kita menguatkan masyarakat kita yang lemah. Tuan-tuan, kita ini dicipta oleh Allah Ta'ala dengan pelbagai latar belakang yang berbeza. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang terkenal, ada orang yang tidak dikenali, ada orang yang disukai oleh ramai orang, ada orang dibenci oleh kebanyakan penduduk kampung dia. Macam-macam Allah Ta'ala jadikan manusia ini. Dia ada tujuan dia, dia ada hikmah dia, kan? Maka orang yang susah ni, tuan-tuan, dia bergantung harap kepada orang yang senang. Kita tolonglah mana yang patut. Dia perlu duit, kita tak boleh bagi semua hak dia nak, bagi sikit. Tuan-tuan, tempat yang kita boleh mendapat pahala ialah daripada golongan ni. Dengan adanya golongan yang lemah, kita orang kuat, kita tolong orang yang lemah, kita dapat pahala daripada Allah Ta'ala.
Setiap masalah yang dijadikan oleh Allah, disitulah peluang pahala daripada Allah untuk kita. Kita tengok keluarga kita bergaduh, adik-beradik kita bergaduh, kita cuba damaikan mereka, kita cuba sejukkan kehangatan perbalahan itu, kita dapat pahala. Ada orang cuba menyakitkan hati kita, kita tahan, tak balas, tak buat benda-benda yang tak baik kepada dia, kita dapat pahala daripada Allah. Ada orang maki, mencarut kepada kita, nak balas tak tuan-tuan? Baik, tak payah balas, kita sabar, kita diam, dapat pahala daripada Allah. Tuan-tuan pernah kena maki? Pernah kena maki? Ini semua tak pernah kena maki ni. Bagus orang kampung Perlis tak pernah kena maki. Saya percaya semua orang adalah pengalaman masing-masing kan. Paling-paling kurang orang kata kita bodoh, itu paling kurang lah. Bodoh lah, bangang lah, apa semua, mata buta ke apa semua, macam-macam lah istilah kan. Jadi kita semua ada pengalaman. Bila orang kata kat kita, memanglah kita nak balas balik, tapi kita ingat, kalau aku balas bukan dapat pahala pun, kita pun diam. Maka bila kita sabar itu, kita dapat pahala daripada Allah. Saya selalu bagi contoh suami isteri sekalipun. Yang maki kita siapa? Isteri kita maki. Siapa sini suami ada pengalaman isteri maki? Ada? Tak ada juga? Oh, bagus tuan-tuan. Tuan-tuan, kita suami yang maki kita, yang kata kita bodoh, yang kata kita tak nampak, buta ke, isteri kita. Saya nak tanya tuan-tuan, senang tak tuan-tuan nak bagi penampak dia? Senang tak? Ke tuan-tuan takut? Ni semua takut bini belakang kamu Perlis ni. Ni semua takut bini. Tuan-tuan, kita orang lelaki senangnya pang tampak. Tapi pasal apa kita tidak tampar isteri kita? Kenapa kita tidak tempeleng isteri kita? Walaupun dia kata, buta ke? Abang buta ke? Dia kata macam tu. Awak kan abang teruk sangat. Dia kata benda yang boleh darah kita tersirap kan dalam badan kita. Pasal apa? Sebab kita ingat, kalau kita sabar, dapat pahala daripada Allah kan? Anak kita buat benda yang mencabar kesabaran kita, tapi kita tak buat zalim ke anak kita. Pasal apa? Kerana kita mengharapkan pahala daripada Allah. Kawan kita, orang macam-macam buat masalah kepada kita, tapi kita tidak menganiayai orang tu. Pasal apa? Kerana mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala. Itu dia tuan-tuan. Jadi maka Imam Ibn Rajab Al-Hambali kata, bila datang bulan Sya'ban, para salafus salih berdasarkan riwayat pada Anas bin Malik, dia cerita sahabat dulu mereka sibuk bagi zakat, tolong. Kita tak pandang hina orang yang miskin, kita tak pandang hina orang yang kurang bernasib baik, tapi kita tahu bahawa itulah peluang untuk kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam As-Subki, tuan-tuan, Imam As-Subki, siapa dia Imam As-Subki ni? Imam Taqiyuddin As-Subki. Dia ni salah seorang tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Subki. Baik. Dia kata apa? Imam Taqiyuddin As-Subki, dia kata bahawa dia sendiri, Imam As-Subki ni, Imam Taqiyuddin As-Subki, dia ada satu kebiasaan. Bila datang bulan Rejab, mana 2 bulan sebelum Ramadan, Rejab, Sya'ban, Ramadan, dia kata bila datang bulan Rejab, Imam As-Subki dia tak keluar rumah dah. Dia dah tak keluar rumah kecuali untuk melakukan sembahyang wajib, dan benda ni berterusan sampai kepada Ramadan. Kita boleh buat macam ni? Masuk Rejab tak keluar rumah dah. Saya gaul kepala tuan-tuan. Macam mana masuk Rejab tak keluar rumah? Kita berkawan dengan geng-geng nasi kandak semua, Man apa semua ni geng-geng nasi kandak, Melantang sini pun makan nasi kandak kan. Dalam kepala kita nasi kandak contohnya lah kan. Macam mana nak duduk dalam rumah tak keluar? Susah tuan-tuan. Tapi nak bagi contoh,
Kita mungkin tak mampu nak sampai level Imam Taqiyuddin As-Subki, tapi nak bagi contoh macam mana Imam Taqiyuddin As-Subki masuk bulan Rejab, dia tak keluar dah. Dia hanya keluar rumah bila nak sembahyang fardu di masjid. Bila nak sembahyang fardu di masjid baru dia keluar rumah. Selain daripada tu dia tak keluar rumah dah. Pasal apa? Persediaan dengan Ramadan. Dia konsentrik khusus kepada Ramadan, melipat gandakan ibadah. Anak saya tuan-tuan, masa dia orang kecil-kecil dulu, anak saya zaman masa dia orang kecil-kecil, dia orang selalu argue dengan saya. Anak saya ni sebab 4 tahun mereka di England, jadi banyak budaya orang barat tu mempengaruhi mereka, termasuk argue dengan ayah, berhujah dengan ayah, letih ayah dia ni. Nasib baik ayah dia lawyer, kira terkenal jugalah kan, dia tidaklah terkenal sangat, kira okey lah juga kita ni tuan-tuan. Nasib baik saya lawyer, boleh juga kepak sikit-sikit. Tapi ada juga kita nak kepak pun tak boleh. Budak kan, dia zaman dia kecil-kecil, dia suka argue dengan ayah dia. Dia suka berhujah. Lagu ni. Kita pening nak jawab. Jadi saya selalu pesan ke anak saya, duduk rumah, jangan keluar. Kan? Bila maghrib, tak boleh keluar dah. Tuan-tuan boleh tengok, boleh cek dengan anak saya. Anak saya, malam seorang pun tak keluar daripada rumah, kecuali kalau ada tuition atau benda-benda yang perlu. Tak ada jumpa kawan lepak dengan kawan, tak ada. Walaupun sekarang mereka dah berusia 20 tahun lebih. 20 tahun lebih mereka dah tak keluar rumah bila waktu malam. Pasal apa? Disiplin yang kita dah latih sewaktu mereka kecil lagi. Jadi masa mereka kecil ni tuan-tuan, masa tu balik pada England apa semua, dia orang selalu argue. Pasal apa tak boleh keluar? Kawan-kawan semua ada. Minta motor kan. Jadi kita tuan-tuan sekalian, susah juga kita sebagai ayah, kita sebagai ibu nak yakinkan anak kita. Tapi kita kena ada kecerdikan, kita kena ada kepandaian, kena ada ilmu. Kena cek macam mana mak ayah lain menangani masalah anak-anak. Jadi kita bagi tahu keluar rumah pasal apa? Kita tunjuk macam mana bahayanya keluar rumah waktu malam. Anak perempuan jadi apa? Tunjuk kat dia, cerita budak perempuan kena rogol, kenal apa ni boyfriend kat Facebook apa semua, kena bawa di satu rumah, lepas tu ada dah lagi 4-5 lelaki duk tunggu, bergilir-gilir kena rogol, macam-macam masalah kita cerita. Keluar rumah tanpa sebab, tanpa ada keluarga menemani, sangat bahaya. Itu anak perempuan. Anak lelaki pun kita cerita macam mana bila berkawan, berpeleseran, duduk tepi jalan, minum dengan kawan-kawan sebaya, apa jadi? Nanti dengan rokok, daripada rokok dia akan pergi kepada ganja, ganja dia pergi kepada apa ni, kepada dadah yang grade yang pelbagai kan. Jadi ini antara benda yang bahaya. Kita cerita dekat dia. Bukan kita kata duduk diam, tak. Kita bagi hujah, kita bagi dalil kita, alasan kita. Nak motor, dia kata kawan dia semua ada motor, dia duduk kayu basikal. Anak saya dia petikan, ayah apa ni malu, dia kata duduk kayu basikal, kawan semua motor. Saya pun tunjuk YouTube macam mana anak-anak yang kemalangan, putus kepala lah, keluar urat perut apa semua. Dia kata dia pandai lah, dia kata bawa motor, dia takkan jadi macam ni. Saya kata macam mana you boleh bagi jaminan yang you takkan jadi macam ni? Saya kata kalau jadi macam ni, nak U-turn tak boleh. Nak U-turn tak boleh. Ayah menangis, mengalir air mata sebanyak sungai kat tepi rumah pun takkan balik semula. Kamu sebagaimana kamu dilahirkan, comel-comel dulu. Dah putus kaki, boleh U-turn? Tak boleh U-turn. Putus tangan, boleh U-turn? Tak boleh U-turn. Kamu mati, masuk alam barzakh. Kalau kamu masuk alam barzakh, masuk syurga, ayah pun seronok. Tapi kamu yakin kamu masuk syurga ke tidak? Nak jumpa dengan malaikat munkar dan nakir tu, boleh U-turn tak? Tak boleh U-turn. Dan alhamdulillah tuan-tuan, alhamdulillah, zaman dia berpeleseran dengan kawan-kawan tu, kita dah selamatkan dia. Kita dah selamatkan dia. Cara dia macam mana? Jangan keluar rumah tanpa sebab yang kukuh. Itu disiplin. Ibu kena sanggup bertegas dengan anak. Ayah kena sanggup bertegas dengan anak. Jangan kata saya tak ada masa ustaz, saya pun sibuk, isteri saya pun sibuk, jadi anak ikut dah nak pergi ke mana. Ini bahaya yang berlaku.
Ulama dulu pun tuan-tuan macam inilah kehidupan dia. Nak masuk Ramadan tak keluar rumah, tapi kita nak tiru sampai tahun ni tak mampulah. Tapi at least ini idola kan, yang kita boleh tengok contoh. Walaupun kita tak mampu nak copy, nak tiru 100%, tapi at least ini dia kan, benda yang boleh kita lihat, yang kita boleh contohi kan. Imam Taqiyuddin As-Subki yang merupakan salah seorang di kalangan mujtahidin besar kan, tokoh besar, ulama mujtahidin dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dia tak keluar rumah dah sehingga datangnya bulan Ramadan. Dia hanya keluar bila nak semayang fardu di masjid sahaja. Jadi ini adalah contoh kan bagaimana yang mereka lakukan, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, itu adalah bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka dengan kehadiran bulan Ramadan. Kemudian kita bawa satu hadis malam ni tuan-tuan, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala, nescaya dia akan diampuni dosa-dosa dia yang lampau. Dan barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah semata-mata, nescaya diampuni dosa-dosa dia yang lampau. Hadis ni kata apa tuan-tuan? Kita puasa Ramadan pasal apa? Dengan penuh keimanan, dengan penuh kepercayaan, yakin kepada Allah, baru kita dapat apa? Maghfirah, keampunan, diampunkan dosa kita oleh Allah. Bukannya puasa Ramadan pasal apa? Nak bagi kurus. Bukan lagu tu. Walaupun tidaklah salah, tapi yang pentingnya ialah penuh keimanan tu. Yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, baru kita dapat pahala daripada Allah. Baru kita dapat keampunan daripada Allah. Kena tengok niat tu tuan-tuan. Niat kita pasal apa kita puasa dalam bulan Ramadan. Yang ni yang sepatutnya kita lakukan. Lepas tu qiyamul lail. Kan qiyamul lail ni tuan-tuan, kan qiyamul lail paling mudah tuan-tuan. Ni sembahyang qiyam Ramadan. Hak mana satu qiyam Ramadan? Iaitu yang kita duk sebut tarawih. Tarawih. Ramadan ni dia punya special tuan-tuan sekalian. Hak qiyamul lail, hak tengah malam tu satulah, tapi qiyam Ramadan dia awal, dia jadi lepas isyak. Ni keistimewaan Ramadan. Keistimewaan Ramadan. Jadi tuan-tuan nak proceed, nak sambung lepas tu tengah malam, fadal. Tapi nak bagi tahu qiyam Ramadan dia special, dia start dengan lepas isyak tu. Yang kita duk tengok masjid-masjid, surau-surau duk buat. Dan kita di Pulau Pinang, kita dah terima dah perkeliling arahan pihak berkuasa agama, boleh buat 20 ataupun 8. Itu terpulanglah kepada tuan-tuan sekalian dan juga pengurusan masjid untuk buat yang mana satu. Tapi itu contoh kan qiyam Ramadan. Siapa yang qiyam Ramadan lepas isyak dia buat tarawih tadi 8 rakaat ke 20 rakaat ataupun beberapa rakaat sekalipun, maka dia mudah-mudahan dia mendapat pahala daripada Allah dan dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, dia bagi ingatan, dia bagi nasihat kepada kita. Bila datang season, dia ibadat pun dia ada season dia, musim dia. Bukannya candak sotong je ada musim, kan? Bukan ikan pergi memancing apa semua ada musim, tengkujuh ada musim. Benda tu ada musim, tapi ibadat pun dia ada musim. Maka Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dia kata ibadat pun dia ada musim dia.
Bila datang musim ibadah yang kita cerita tadi, masuk Rejab, Sya'ban, Ramadan kan, bila masuk musim ibadah, khususnya bulan Ramadan, dia kata kita sebagai hamba Allah sangat memerlukan bimbingan daripada Allah. Kita sangat perlukan bantuan daripada Allah Ta'ala. Dan kita sangat perlukan taufik daripada Allah Ta'ala. Dan caranya ialah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tawakalnya apa dia tuan-tuan? Bahasa Melayu mudahnya, kita berserah yakin kepada Allah Ta'ala. Itu bahasa yang mudah. Berserah tapi tanpa meninggalkan usaha. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan sekalian supaya tuan-tuan boleh mudah faham benda ni. Bila tuan-tuan berkawan dengan kawan kita, satu benda yang menjadi kerugian bagi kita ialah kalau kita sentiasa tunjuk pandai. Ini benda rugi. Cakap dengan orang, oh aku hak pandai, pendapat orang tak pakai. Menyebabkan apa tuan-tuan? Menyebabkan bila kita berkawan dengan kawan kita yang pakar dalam bidang dia, doktor ke, lawyer ke, engineer ke, orang meniaga ke, orang apa ke, dia orang malas untuk share ilmu dia orang. Sebab kita tunjuk kita pandai. Sebab tu bila kita bercakap dengan orang tuan-tuan, bila kita bercakap dengan, kita berinteraksi, kita bergaul dengan manusia, tuan-tuan kena pastikan apa kelebihan kawan kita. Supaya bila kita masuk tajuk-tajuk tertentu, bila masuk tajuk yang menjadi bidang kepakaran kawan kita tadi, kita bagi ruang kepada dia untuk dia bercakap. Daripada situ kita dapat ilmu. Daripada situ kita dapat faedah, manfaat berkawan dengan orang yang mahir, yang pandai dalam bidang yang tertentu. Pomen kereta ke, aircon ke, kontraktor rumah ke, kita boleh dengar banyak ilmu-ilmu. Kita tak tahu semua benda tuan-tuan. Itu dengan manusia. Dengan Allah apatah lagi. Kita jangan sombong dengan Allah. Kita sentiasa perlu kepada bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bantuan Allah kita perlu. Sebab tu tuan-tuan, bila kita ada masalah tuan-tuan, tawakal tu sangat penting. Jangan frustrated, jangan putus asa, jangan nak bunuh diri, jangan nak kerat ni pergelangan tangan. Ni berapa hari lepas Nilofa kahwin, berapa ramai nak bunuh diri? Ada kawan saya, dia jadi nakal sikit kawan saya. Entah malam ni pun dia tengok live. Dia selalu tengok live, lepas tu dia duduk buat gelak dengan saya. Dia duduk share satu gambar Nilofa kahwin, dia pun tunjuk gambar. Ada orang pergi ambil pisau, bukan pisau betul, pisau hak potong kek, pisau plastik tu. Buat macam ni. Buat macam ni. Biarlah dia kahwin Nilofa ke, bekas girlfriend kita ke, boyfriend kita ke, apa ke, jodoh masing-masing, rezeki masing-masing, ajal masing-masing. Allah Ta'ala dah sediakan rezeki kita. Apa kita masalah? Ni setengah orang tuan-tuan sekalian, oh tak boleh lupa ni kekasih lama, oh tak boleh lupa boyfriend lama. Sebab tu bahaya alumni tuan-tuan. Jangan bagilah suami atau isteri pergi alumni. Lepas pergi alumni ni, jumpa lama dah 30 tahun tak jumpa, 30 tahun tak jumpa. Lepas tu balik makan nasi, senyum seorang-seorang. Senyum seorang-seorang. Kita tengok, ni pasal apa jadi macam ni kan? Buh nasi masuk ke hidung pun ada. Silap bubuh ke hidung, nak buh dalam mulut. Baju tak pernah duduk dekat dalam seluar. Tiba-tiba pagi ni baju tak in pula tu dia. Semat pula dah. Sudah. Pasal apa? Alumni. Cinta berputik kembali. Sudah. Masalah tuan-tuan. Saya dua orang duduk jumpa saya. Saya tanya pasal apa kak jadi macam ni? Ni lah ustaz alumni punya pasal. Saya kata sudah alumni pula. Dah berapa banyak dah alumni punya pasal. Ni masalah tuan-tuan. Pasal apa? Parut. Dia ada parut. Parut tu yang bahaya. Jadi kita kena hati-hati. Jadi bila ada masalah tuan-tuan, tawakal kepada Allah. Tak payahlah nak bunuh diri ke, nak hiris pergelangan tangan ke, nak minum racun ke, nak gantung diri ke. Itu tak menyelesaikan masalah, tetapi menambahkan masalah. Tambah masalah dunia, tahan lagi tuan-tuan. Dia tambah masalah tu dekat mungkar nakir tu, alam barzakh. Hak tu lagi teruk.
Jadi janganlah kita terlibat dengan benda-benda macam tu. Kalau ada masalah mental, serabut, tertekan, stres, jumpa doktor, pakar sekretaris ke apa ke, kan, dapatkan ubat, dapatkan rawatan untuk kita mengubati masalah yang kita hadapi. Baik, saya ringkaskan tuan-tuan sekalian, Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia kata bila masuk musim ibadah, ada beberapa benda yang kita perlu perhatikan. Antaranya ialah kita kena ada sikap tawakal kepada Allah. Yang ni mesti ada. Masuk bulan Ramadan, satu benda yang kita kena ada, tawakal kepada Allah, serah kepada Allah. Aku usaha, nak jadi apa, aku tak peduli. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita dah buat azam, kita dah buat decision, dah buat keputusan, nak jadi apa lepas tu, serah kepada Allah Taala. Buat rumah, nak beli kat sini ke nak beli kat sini? Nak beli kat sini, oh tak tahu nak buat keputusan. Tak, jangan pening-pening, buat satu keputusan. Pilih, nak beli kat sini, lepas tu nak jadi apa? Serah kepada Allah Taala. Nak pergi kerja, ada dua tawaran, A ke B. A ke B, duk pening macam mana nak buat? Tak payah nak pening tuan-tuan. Semayang istikharah, minta petunjuk daripada Allah, bantuan daripada Allah, buat keputusan. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Pilih satu, nak jadi apa lepas tu, serah kepada Allah Taala. Yang penting kita usaha. Nak berniaga, ni duit tak ada ni abang, macam mana kita ni, kereta nak kena bayar, rumah nak kena bayar. Nak berniaga apa? Soya ke, nak berniaga kuih ke, nak berniaga apa? Dah pening kepala dah. Dah. Bincang elok-elok, apa pro and cons, apa semua positif, negatif, semua bincang semua. Buat keputusan. Dah semayang istikharah, doa kepada Allah Ta'ala, buat satu keputusan. Nak berniaga apa? Ambil yang tu, yang lain itu serah kepada Allah Ta'ala. Itu tawakal. Anak kita nak kahwin dengan siapa? Alah sudah, dia nak kahwin dengan Mak Black pula dah. Kan? Anak kita lawa. Kan? Anak kita lawa. Orang kampung semua minat. Kamu Perlis ni boleh kata satu kampung gila kat anak kita. Sampai anak kita terpaksa foto state surat jawapan. Orang ni masuk, dia kata, mak saya nak foto state senang, saya dah ada berpunya lah apa dia foto state. Siapa minta bagi surat foto state? Siapa? Ramai sangat minta. Tiba-tiba anak kita yang begitu diminati ramai ni dah tergila dekat Mak Black pula, Afrika mana entah. Kita nak buat macam mana tuan-tuan? Semayang hajat, semayang minta apa ni? Istikharah, minta petunjuk daripada Allah Ta'ala, minta nasihat orang apa semua. Kalau kita rasa baik proceed, bagilah dia kahwin tak apa. Selepas itu serah kepada Allah Ta'ala. Rezeki dia ada pada Allah Ta'ala. Itu dia. Kan? Kita jangan sampai lepas tu ungkit, tulang, aku dah kata dah dulu, jangan. Dah. Sekarang ni gini, kita buat keputusan yang terbaik. Bila itu keputusan yang terbaik, tawakal kepada Allah. Yang tu kena ada. Apa sahaja keputusan yang kita buat, soal anak ke, soal meniaga ke, soal keluarga, soal kawan dan sebagainya, semuanya mesti ada yang tu. Fa iza azamta, bila kita dah buat keputusan, dah buat azam, fatawakkal 'ala Allah, serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keduanya ialah ikhlas, kan? Bila kita beramal ibadah, jangan ada benda-benda yang boleh mencacatkan keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian bila kita beramal ibadah, ittiba', kan, kita kena ikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang ikut macam Nabi lah. Nabi sembahyang berapa rakaat? 8 rakaat, 11 rakaat dan sebagainya, berapa panjang apa semua. Sedaya upaya kita ikut yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun oleh para khalifah, kan, Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ataupun para sahabat generasi tabi'in. Itu yang paling baik. Nak buat 20 dan sebagainya. Tapi jangan buat benda yang tak tahu asal usulnya datang daripada mana. Kan? Kita jangan terikut-ikut dengan benda yang tidak ada contoh daripada generasi yang terbaik. 3 ni generasi yang terbaik: generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'in. Kalau sesuatu amalan tu tak dikenali zaman sahabat, tak dikenali zaman tabi'in, tak dikenali zaman tabi'in, tak payahlah kita bersungguh sangat benda-benda lagu tu. Kita bersungguh benda yang ada, yang terkenal, yang dah establish pada zaman ketiga-tiga generasi terbaik yang telah dijamin, yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan, perbanyakkan taubat kepada
Allah Ta'ala. Banyakkan taubat, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah Ta'ala. Jangan tinggal, taubat ni jangan tinggal. Jadi latih anak kita taubat. Daripada sekarang ni tinggal lagi 2 minggu, panggil apa dia taubat, apa dia istighfar, macam mana cara nak taubat. Dan kita buat sama-sama dulu dengan anak-anak. Okey, abang taubat dulu, tunjuk dekat mak, tunjuk dekat ibu, tunjuk dekat ayah. Macam mana kalau abang nak kena taubat kepada Allah, kita tengok cara anak kita buat. Itu contoh yang boleh kita lakukan sebagai ibu, sebagai ayah kepada anak-anak kita. Jadi saya rasa setakat itu, sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya tajuk ni banyak yang boleh kita bincang, tapi dalam tempoh 1 jam ini mudah-mudahan adalah sedikit manfaat yang boleh kita ambil daripada yang dibicarakan, yang ditulis oleh para ulama. Mudah-mudahan Ramadan yang datang kepada kita kali ini adalah antara Ramadan yang terbaik untuk kita, dari sudut kita beribadat kepada Allah Ta'ala, dari sudut kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga mendapatkan maghfirah, keampunan, diampunkan semua dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha